Hai guys, senang cerita datang lagi, kali ini filem fiksyen Jepun ya guys. Mengisahkan mengenai sekumpulan manusia telah bertempur dengan lipas yang telah bermutasi. Manusia terpaksa menyuntik booster untuk membolehkan mereka mempunyai kuasa serangga bagi melawan lipas mutasi yang kuat tersebut. Lipas terbang pun engkau dah lari, ini pula pandai berlawan. Anjir. Pada masa hadapan, penduduk di bumi semakin banyak dan kepadatan terlalu tinggi. Manusia bercadang untuk mengatasi masalah tersebut dengan berpindah ke planet Marikh. Mereka akan menukar ekosistem di Marikh supaya dapat diduduki. Proses ini disebut terraforming. Mereka bermula dengan mengembangkan bentuk kehidupan yang lebih sederhana seperti lumut hijau. Lumut hijau akan membantu meningkatkan suhu planet ini dan menjadikannya serupa dengan suhu bumi. Untuk menyebarkan kulat ke permukaan, lipas telah diubah genetiknya dan dihantar ke Marikh. Kenapa mesti lipas ya? Kenapa tak kucing ke burung ke? Sekarang ini adalah tahun 2597. Di suatu tempat di Tokyo, dua penjenayah bernama Komachi dan Nana dikejar oleh polis. Mereka berlari dengan panik melalui orang ramai tetapi telah terperangkap dan polis mengepung mereka. Sebuah kenderaan futuristik terbang di langit dan mendarat di berdekatnya. Di dalam kenderaan itu ialah dari Honda dan pembantunya. Mereka berada di sana untuk menjemput dua penjenayah dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Doktor menawarkan mereka untuk menjadi sebahagian daripada misi penjajahan Marikh. Komachi dan Nana harus pergi ke permukaannya dan membunuh semua koloni lipas kerana mereka sudah tidak diperlukan lagi. Dari Honda berjanji akan membersihkan semua jenayah yang telah dilakukan mereka sebelum ini jika misi itu berjaya. Pasangan ini menerima tawaran itu. 2 tahun kemudian, Nana dan Komachi kini dilatih dan terbang ke Marikh dengan penjenayah yang lain seperti mereka dengan menggunakan kapal angkasa yang dipanggil Bugs juga. Semasa dia bercakap dengan Komachi mengenai perkara itu, kapten kapal itu, Kapten Suki, memberitahu mereka bahawa kapal itu akan tiba untuk mendarat di permukaan Marikh. Dia memerintahkan semua orang untuk bersiap sedia untuk mendarat. Setelah berjaya mendarat, keadaan di Marikh tidak lagi seperti dulu. Sebaliknya, ia kelihatan seperti bumi dan dipenuhi dengan lumut hijau. Lieutenant Mina melancarkan peranti yang membebaskan bahan kimia ke udara untuk membunuh lipas. Kapten kemudian memerintahkan mereka untuk menyebarkan secara 2 kumpulan dan mempercepat projek pembasmian ini. Mereka merancang untuk bertemu dalam 3 jam dan memilih ahli pasukan mereka. Seorang ahli pasukan bernama Asuka dipasangkan dengan Yakuza, tetapi dia berkeras untuk bersama pakar komputer kumpulan itu, Ichiro. Drone pasukan kemudian dihantar mencari kapal lain yang dihantar 10 tahun. Jima menghubungi doktor dan memberitahunya bahawa mereka sudah bersedia untuk pertemuan pertama dengan pasukan itu. Doktor mula melompat dengan teruja, menjangkakan hasilnya misi. Kumpulan itu kemudian melangkah ke permukaan dan mula mencari lipas mati. Kedua-dua anggota bernama Jen dan Maria, bingung melihatnya tiada lipas di lumut ketika mereka terus melihat. Tiba-tiba keduanya terserempak dengan 3 makhluk aneh yang berdiri betul-betul di hadapan mereka. Mereka dengan cepat bersembunyi di sebalik batu dan bimbang. Tiada maklumat yang diberikan mengenai saiz lipas tersebut lebih besar dari manusia. Sementara itu, Komachi dan Nana, yang juga mencari lipas yang mati, menjumpai makhluk yang sama. Komachi terpesona dan cuba melambai-lambaikannya, tetapi sekelip mata makhluk itu menyerang Nana dan mematahkan lehernya. Ia kemudian melarikan diri dalam sekelip mata, meninggalkan badan Nana yang tidak berdaya ke tanah. Tepat ketika itu, pasukan Jen tiba dan memberitahu Komachi mengenai penemuan mereka. Makhluk itu juga telah membunuh Asuka. Mereka segera kembali ke kapal dan memberitahu Kapten mengenai makhluk itu. Kapten sudah lama mengetahui mengenai perkara itu. Dia diperintahkan untuk tidak memberitahu anggota pasukan mengenai makhluk itu oleh doktor. Kapten menjelaskan bahawa lipas yang dihantar 500 tahun yang lalu berkembang dengan pesat kerana banyak sinaran radiasi dan kini telah berubah menjadi makhluk yang lebih kuat daripada manusia. Kini doktor muncul sebagai hologram di hadapan pasukan dan memberi jaminan bahawa mereka tidak perlu risau. Doktor telah bersiap sedia untuk ini. Dia telah menyediakan suntikan khas untuk setiap anggota yang akan memberi mereka kuasa yang kuat dari beberapa serangga.
Ubat itu akan meningkatkan DNA mereka dengan menggabungkan kuasa manusia dan serangga. Dengan menggunakan kekuatan unik itu, mereka dapat melawan lipas mutasi itu. Namun, anggota tidak mahu melawan lipas. Sebaliknya, mereka ingin membatalkan misi dan terbang kembali ke bumi dengan serta-merta. Tetapi tidak lama kemudian kapal mereka dikelilingi oleh makhluk itu. Seorang anggota pasukan yang berani bernama Godley dengan sukarela untuk tinggal untuk mengalih perhatian lipas tersebut. Dia menuju keluar dan menyuntik dirinya dengan bahan kimia yang telah disediakan oleh doktor. Sebaik sahaja dia melakukan itu, mutasi cepat bermula di dalam dirinya badannya. Kini Lee dapat mengeluarkan api dari tubuhnya seperti yang dilakukan oleh kumbang dengan kekuatan barunya. Lee melawan lipas yang mempunyai kekuatan sepertinya. Dia menggunakan kekuatannya yang unik dan melepaskan tembakan dari tangannya. Kekuatan dari api itu telah membakar lipas tersebut. Tetapi apabila ia reda, ternyata tiada kesan kepada lipas tersebut. Seekor lipas kemudian berlari ke arahnya dan membunuhnya dalam sekejap. Sementara itu, seekor lipas lain menghentak cermin di kapal angkasa tersebut. Lalu memecah masuk dan membunuh 2 kru di dalamnya. Kapten dengan cepat menyuntik dirinya dengan ubat dan mula berubah. Campuran DNA tersebut telah menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kapten kemudian menghancurkan lipas ke lantai dengan mudah dan membunuhnya. Namun, ketika Lieutenant cuba menghidupkan enjin kapal, enjin gagal berfungsi seolah-olah ada yang sengaja mensabotaj mereka. Kapten dengan cepat memikirkan rancangan. Dia mahu pasukan pergi ke kapal yang lama dan membawa semua bahagian yang diperlukan untuk memperbaiki kapal lama tersebut. Manakala Kapten akan tinggal untuk melenggahkan musuh. Kini pasukan masuk ke dalam rover untuk ke kapal yang lain. Seorang ahli bernama Tezuka menawarkan untuk membantu mereka mengelakkan makhluk itu dan menyuntik dirinya dengan ubat itu. Dia berkembang menjadi serangga yang dapat melepaskan tembakan gas dalam bentuk api pada kelajuan yang sangat tinggi. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong kenderaan rover ke depan dan melepasi lipas. Sementara itu, Kapten melawan lipas di dalam kapal dengan sekuat tenaga, tetapi semakin banyak lipas yang masuk. Dia cepat-cepat menuju ke bilik kawalan dan mengosongkan oksigen di dalam kapal sehingga semua lipas di dalam akan mati akibat tercekik. Tetapi kekurangan oksigen membahayakan Kapten juga, menjadikannya dan Ichiro jatuh ke tanah. Pada masa yang sama, pasukan di dalam rover melihat sesuatu kawanan besar-besaran menghampiri mereka. Apabila mereka melihat dengan jelas, mereka terkejut melihat gelombang berjuta-juta lipas datang ke arah mereka. Ki ayam. Tezuka masih tidak mundur dan menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong kapal ke hadapan. Kumpulan kemudian dengan senang hati bergerak ke hadapan, tetapi tidak lama kemudian gelombang lain menghampiri mereka. Tezuka tidak dapat menangani mereka berseorangan, jadi 2 anggota pasukan bernama Maria dan Saku mengubah diri mereka menjadi serangga juga. Ketiganya berusaha sedaya upaya untuk melawan semua makhluk, tetapi rover terbalik dan terhempas ke tanah. Ketiga-tiga mereka dilemparkan ke tanah sementara yang berada di dalam telah pengsan. Rover ternyata berada dalam mod autopilot dan membawa anggota lain ke arah tujuan. Tezuka, Maria, dan Osaka cuba melawan timbunan makhluk, tetapi akhirnya terbunuh. Ketika kumpulan tersebut sedar, mereka sudah berada pada kapal lama. Mina cuba menjalankan diagnostik ke atas kapal dan mereka mengesan bahawa kapal tersebut telah menghantar maklumat kepada seseorang di bumi. Ketika itu, kumpulan itu mendengar tembakan dan bergegas keluar. Kedua-dua pengawal telah terbunuh. Lipas telah menemui senjata di dalam kapal lama itu dan menggunakan mereka untuk melawan mereka. Kamachi menyuntik dirinya dengan booster dan bermutasi menjadi Hornet yang besar. Dengan kekuatan barunya, dia dapat menebuk lubang melalui badan lipas dan membunuhnya dalam sekelip mata. Jen juga melakukan perkara yang sama dan berubah menjadi belalang gurun yang dapat melonjak hingga 90 meter tinggi sementara Mina berubah menjadi mantis besar yang boleh memotong lipas menjadi kepingan. Pasukan itu memerangi lipas dan membunuhnya dalam masa yang singkat. Adegan berubah apabila doktor membuat panggilan telefon. Telefon diambil oleh salah satu lipas di Marih. Tidak seperti lipas yang lain, ia boleh berbahasa Jepun dan berkomunikasi dengan doktor.
Dia memperingatkan serangga itu agar tidak mendekati Komachi setelah dia berubah kerana serangganya sangat berbahaya. Kemudian badan makhluk itu terbelah dua dan muncul Asuka yang berubah dari dalam. Pasukan itu mengira dia sudah mati, ternyata dia merupakan salah seorang suruhan doktor. Kekuatannya yang unik setelah disuntik adalah dia mempunyai kemampuan mengawal minda lipas. Jadi dia memanipulasi serangga untuk saling bertentangan dan dia telah terselamat. Dia kemudian membunuh kapten dan menuangkan air ke atas tubuh Ichiro. Ichiro telah mula merancang sejak awal. Tubuhnya telah berubah menjadi nyamuk Asia. Makhluk yang boleh bertahan dalam keadaan yang melampau dan hanya memerlukan air untuk diaktifkan semula. Doktor telah menugaskan mereka dalam misi membawa telur lipas kembali ke bumi supaya pemerintah Jepun dapat membiarkannya dan menggunakannya untuk mengukuhkan ketenteraan mereka. Ini adalah misi utama mereka dan usaha menghapuskan lipas hanyalah rekaan semata-mata. Asuka kemudian menaiki kapal dan melihat telur. Tetapi belum sempat mereka mengambil telur tersebut telah menetas. Asuka cuba menggunakan kekuatannya untuk mengawal mereka, tetapi tidak berkesan. Makhluk jauh lebih berkembang dari yang lain, menjadikan mereka yang paling kuat dari semuanya. Mereka membunuh Asuka dan memanggil bantuan dari lipas lain. Lipas di permukaan mendengar panggilan dan mengepakkan sayap untuk terbang ke kapal. Apabila segerombolan lipas masuk ke kapal, kapal telah mengalami kerosakan dan tidak dapat terbang. Lipas yang elit keluar dari kapal dan memesan kepada yang lain untuk menyerang Kamachi dan kumpulan itu. Kamachi menyuntik dirinya dengan dos ubat yang lain, bagi mempercepat evolusinya. Mereka tidak menghadapi banyak kesulitan melawan lipas biasa, tetapi lipas yang elit sukar dikalahkan. Salah satu daripadanya membunuh Mina setelah merobek lengannya. Jen menggunakan dos kedua, sementara Kamachi menggunakan dos ketiga. Dengan kekuatan yang tinggi, mereka membunuh lebih banyak lipas dengan pantas. Walau bagaimanapun, makhluk-makhluk itu semakin banyak. Jin turut menyuntik dirinya sekali lagi dan mengembangkan sepasang sayap. Kini dia dapat terbang dan melawan lipas terbang. Akhirnya Jen menyedari bahawa untuk mengalahkan mereka, mereka harus mengalahkan lipas elit tersebut. Dia menjadi sangat kuat. Selepas itu dia menendang salah seorang pemimpin dan menghentak kepalanya dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi sekarang dia telah menggunakan semua kekuatannya dan tidak dapat melawan lagi. Kamachi cuba mempertahankan Jen dari lipas elit lain tetapi agak sukar untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Tiba-tiba, makhluk yang bersinar datang terbang ke arah mereka. Ia menyebarkan debu yang menyala. Semua orang memandangnya dengan kagum. Makhluk terbang tersebut adalah Nana, yang telah berkembang menjadi bentuk terakhirnya. Kamachi terbang ke arah Nana, tetapi sebelum dia sempat mendapatkannya, salah satu lipas menembak ke arahnya. Namun, debunya telah menyebar ke seluruh kawasan. Ternyata debu kecil tersebut adalah bahan letupan yang menyebabkan rantaian letupan. Membunuh semua lipas dengan sekelip mata. Jin terbang sebelum letupan dan sempat menyelamatkan Kamachi. Namun, tepat pada waktunya, Nana mati dalam letupan itu. Beberapa saat kemudian, Kamachi bangun dan melihat Jin telah berubah sepenuhnya menjadi serangga. Jin meminta Kamachi pergi ke bumi tanpa dia kerana ini adalah kehidupannya sekarang iaitu menjadi serangga. Sebelum dia dapat masuk ke dalam, dia melihat bahawa lipas elit itu masih hidup. Dia menumbuk lipas elit yang lemah itu, tetapi tidak membunuhnya kerana belas kasih. Di dalam kapal, dia mendapati Ichiro masih hidup dan menyelamatkan Kamachi. Dia menembak lipas di belakangnya. Kedua-duanya akhirnya melancarkan kapal angkasa dan terbang pergi ke bumi. Cerita tamat. Hangga lupa subscribe ya guys. Senang cerita.